Negeri Sembilan dengan 7 buah daerahnya, Jelebu, Jempol, Kuala Pilah, Rembau, Tampin, Port Dickson dan Seremban. Lebuh Raya Kuala Lumpur Seremban membawa seseorang ke selatan semenanjung Malaysia melalui Negeri Sembilan yang kini mara maju ke era baru. Bangunan baru urustia kerajaan di Seremban ini dibina bersama-sama dengan beberapa buah projek pembangunan bandaran seperti pasar besar dan stesen bas yang luas. Seremban merupakan ibu negeri dan salah sebuah daerah yang pesat maju di Negeri Sembilan. Sepanjang dekad yang lalu, pembangunan bersemarak di serata negeri. Masjid Negeri juga baru-baru ini telah memainkan peranannya berserta Stadium Majlis Perbandaran Seremban selaku tuan rumah bagi Musabaqah Al-Quran peringkat kebangsaan buat pertama kalinya. Berganding sama dengan peredaran zaman, daerah-daerah yang lain juga mara serentak melaksanakan skim-skim pembangunan. Taman Tasik yang indah di Seremban ini serta kemudahan-kemudahan tempat permainan dan astaka telah menyolek permai wajah daerah. Usaha-usaha kerajaan negeri menambahkan lagi pekerjaan bagi rakyat telah mengurangkan nisbah pengangguran di samping menggalakkan pelaburan dalam negeri. Sehingga tahun 1980, hampir 9,000 pekerjaan baru telah diwujudkan melalui projek-projek Perbadanan Kemajuan Negeri Sembilan, terutamanya di kawasan perindustrian Dioh di Kuala Pilah dan Senawang di Seremban. Dua buah kawasan perindustrian yang lain seperti Simpang Pertang di Jelebu dan Cembong di Rembau telah pun muncul. Syarikat Pengilang Papan ini merupakan sebuah anak syarikat Perbadanan Kemajuan Negeri yang pertama sekali menarik kaum Bumiputra menyertai bidang perniagaan. Salah satu di antara beberapa projek usaha sama, kilang ini mengeluarkan berbagai jenis kain bulu untuk diekspor dengan pekerjanya seramai lebih dari 1,500 orang. Sebuah syarikat elektronik juga hasil pelaburan asing menikmati iklim pelaburan yang baik di negeri ini. Pembinaan kompleks sukan ini bertujuan untuk membina satu masyarakat yang segar, sihat, lagi bersatu padu dan berdisiplin. Seiringan dengan kemajuan ekonomi dan pembangunan infrastruktur ialah beberapa buah projek kesihatan. Pusat kesihatan di Jelebu ini yang dibina dalam tahun 1981 dengan belanja sejumlah RM850,000 mendekatkan lagi kemudahan perubatan kepada rakyat. Sebuah sekolah latihan telah dibina bagi pembantu hospital termasuk juga yang datang dari Sabah dan Sarawak. Klinik-klinik bidan yang kini dikenali sebagai klinik desa telah diperbesarkan lagi bukan sahaja untuk kesihatan, bahkan juga memenuhi keperluan perubatan pekebun kecil, petani dan lain-lainnya. Banyak klinik yang serupa memberi khidmatnya di luar bandar. Hinggakan hospital-hospital di daerah Port Dickson dan Kuala Pilah juga diperbaiki atau diperbesarkan lagi untuk memenuhi keperluan daerah.
Penyalahgunaan dadah membawa derita dan memendekkan jiwa penagihnya. Satu masalah negara. Jika tidak dibendung, buruk padahnya bagi generasi akan datang. Di sini, latihan vokasional membantu mereka kembali berguna kepada masyarakat. Ada yang bernasib begitu meruncing. Jangan dibiarkan mereka resah runsing. Sokong pada yang rebah. Jangan sampai terbaham tanah. Siapa yang dapat menelah? Hari ini, di sini. Esok, di mana pula? Jabatan Kebajikan Negeri, pertubuhan-pertubuhan sukarela serta berbagai persatuan telah menghulurkan derma bakti kepada yang memerlukannya. Mereka ini dibayar mengikut kerja masing-masing seperti menganyam bakul, membuat sampul surat dan dawai mata punai. Salah satu keperluan asas bagi sesuatu penerokaan ialah adanya prasarana seperti jalan dan jambatan untuk memudahkan perhubungan dan perbekalan. Projek Jalan Raya Jalan Kongkoi Genting Peras ini merangkaikan daerah Jelebu dengan Kuala Lumpur melalui Ulu Langat. Sepanjang 14 km, projek ini menelan belanja kira-kira 14 juta ringgit dan dijadualkan siap tidak berapa lama lagi. Lebuh raya ini akan mendekatkan lagi Jelebu dengan Kuala Lumpur sejauh 32 km. Inilah lebuh raya Bahau Krathong, kira-kira 63 km panjangnya menghubungi Negeri Sembilan dengan Pahang Tenggara. Banyak juga jalan-jalan kampung yang ditarkan semula oleh Jabatan Kerja Raya. Satu sistem jalan raya yang dirancangkan bagi Negeri Sembilan mengandungi 583 km jalan persekutuan dan 1,287 km jalan negeri, termasuklah jalan-jalan di rancangan Felda. Sejumlah 21 juta ringgit telah dibelanjakan di bawah rancangan jalan luar bandar. Kerajaan negeri kini bekerjasama rapat dengan kerajaan pusat mengambil berat atas perkembangan dan kemajuan kawasan-kawasan luar bandar dengan menitik beratkan projek-projek membasmi kemiskinan. Untuk memudahkan pemasaran hasil-hasil pertanian dan juga membaiki mutu jalan-jalan di desa, jalan kampung yang kecil turut juga ditar dan diratakan, memberi peluang bagi langkah-langkah modernisasi. Di bawah rancangan Malaysia keempat, sejumlah 13 juta ringgit telah pun diperuntukkan bagi rancangan mengtarkan jalan-jalan kampung yang sejauh lebih kurang 982 km. Dengan perkembangan perindustrian serta projek perumahan luar bandar, air kian diperlukan. Sejumlah 35 juta ringgit telah diperuntukkan bagi beberapa skim seperti skim perbekalan air Kuala Pilah Barat, skim Kemenceh, loji tapisan Lakai dan skim perbekalan air Sungai Linggi. Sebanyak 217 kampung di merata negeri menikmati air paip dan kira-kira 80% penduduk negeri menggunakan air paip dalam tahun 1980. Negeri Sembilan sungguh maju dalam perbekalan elektrik kepada rakyat. Lebih 75% penduduknya menikmati elektrik di rumah mereka. Skim perbekalan elektrik ke desa telah menelan belanja 15 juta ringgit bagi 86 projek. Di bawah rancangan Malaysia keempat, 22 juta ringgit diperuntukkan bagi skim-skim perbekalan elektrik ke luar bandar, meliputi rancangan Tanah Felda atau Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan dan juga kampung-kampung yang terceruk.
Lembaga Elektrik Negara juga akan membekalkan elektrik ke kawasan-kawasan perindustrian baru di Jelebu dan Rembau dan sekitarnya. 2 projek mini hidro dijadualkan di Bena di Kenaboy di Jelebu dan di Ulu Muar di Kuala Pilah. Sebuah sekolah lagi bagi Jelebu. Sejumlah 21.8 juta ringgit telah dibelanjakan untuk pembinaan sekolah-sekolah menengah, rendah, asrama dan lain-lain kemudahan pendidikan di negeri ini. Bagi meninggikan taraf pelajaran, tiada jalan lain melainkan guru sendiri mengajar penuh tekun dan dedikasi. Ini telah pun dilakukan dan kini tiap-tiap sekolah giat melaksanakan rancangan 5 tahun masing-masing dan sudah pun mengadakan bilik gerakan untuk menilaikan pencapaian pelajar-pelajarnya ke arah matlamat yang dirancangkan. Satu salinan rancangan 5 tahun tiap-tiap sekolah ada disimpan di Jabatan Pelajaran Negeri bagi meneliti sejauh mana kemajuannya tahun demi tahun. La di sini, la harfu nahyin wa jazmin. Di atas daya usaha guru besar dari berbagai sekolah dan juga atas restu Jabatan Pelajaran, perbincangan dan seminar diadakan dari masa ke semasa di antara guru-guru untuk memperbaiki kaedah mengajar dan pembelajaran. Diutamakan sekali cara-cara mengajar agar tercapai keputusan terbaik dalam ujian penilaian darjah 5 dan juga 100% lulus dalam grade pertama bagi peperiksaan peringkat tertinggi. Tanpa mengirakan di kota maupun di desa, setiap sekolah dijangka akan mempertahankan nama baiknya serta prestasinya. Di sini, pelajar menyertai pengurusan skim kooperatif sekolah. Hasilnya didapati lebih dari memuaskan. Yang dititik beratkan dalam rancangan pendidikan dan latihan ialah mengembang dan meninggikan kecekapan pelajar agar dapat memenuhi keperluan tenaga manusia supaya tercapai matlamat-matlamat dasar ekonomi baru. Perkembangan perindustrian di Negeri Sembilan telah menegapkan kedudukan ekonomi negeri. Oleh itu, kerajaan negeri telah menggalakkan lebih banyak lagi projek untuk rancangan Malaysia keempat. Dalam masa 5 tahun saja, banyak kemajuan tercapai dalam bidang perdagangan dan perindustrian. Maju dan berkembang, perusahaan ini menyorotkan lagi kejayaan kerajaan dalam mengimbangkan kemajuan ekonomi di antara daerah dengan mewujudkan lagi kawasan-kawasan perindustrian. Hingga kini, 5 kawasan perindustrian telah muncul di Senawang, Dioh, Simpang Pertang, Sungai Gadut dan Cembong. 3 kawasan lagi akan dibangunkan di Nilai, Linggi dan Pantai. Kerajaan telah mengutamakan iklim yang sesuai bagi pelaburan dalam negeri. Agar berjaya perusahaan-perusahaan perbadanan kemajuan negeri dengan bukti kemantapannya, maka langkah-langkah telah diambil untuk mengalihkan hak milik kepada usahawan-usahawan Bumiputera yang berkelayakan. Sebuah projek pertanian yang meliputi 9,720 hektar di daerah-daerah Kuala Pilah, Jelebu, Jempol, Rembau dan Tanpin telah dilaksanakan dengan pesatnya hasil kerjasama kerajaan pusat yang memperuntukkan 121 juta ringgit. Ia bakal memberi manfaat kepada 34,000 petani di negeri ini.
Projek in situ ini memang membantu meningkat dan mempelbagaikan penggunaan tanah serta pemulihan tanah-tanah yang lama diguna. Sementara kemiskinan di negeri itu menunjukkan ke tahap 26.7% mengikut perangkaan tahun 1980. Dari jumlah yang bekerja, 60% datangnya dari kaum petani. Peperangan melawan kemiskinan dan ketidakseimbangan sosioekonomi kini dipertingkatkan lagi ke arah zaman sosioekonomi baru yang lebih gemilang. Ladang-ladang di kampung-kampung asal mungkin menggunakan terus cara-cara lama. Tetapi banyak yang terbiar dahulu kini dipulih semula dengan diadakan kemudahan-kemudahan perkhidmatan hingga subur makmur. Strategi kerajaan termasuklah meningkatkan lagi penghasilan pertanian dengan menggunakan tanah secara lebih baik lagi supaya menambahkan pendapatan kaum tani. Dengan ini, maka rancangan-rancangan yang ada diperbaiki lagi, sementara rancangan-rancangan baru dilaksanakan dengan melibatkan beberapa jabatan kerajaan yang berkaitan dengan pertanian. Lembaga Kemajuan Pekebun Kecil Perindustrian Getah atau RISDA membantu pekebun-pekebun kecil dengan cara-cara yang lebih baik memproses getah dengan menggunakan mesin. Cara ini lebih pantas dan mudah daripada dengan tangan. Di mana yang boleh, rancangan RISDA diperkembangkan supaya dapat ditanam getah secara berkelompok. Felcra, Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Persekutuan, telah memulih dan memajukan lebih 1,800 hektar tanah. Kerajaan membantu peladang dengan tanah yang tidak ekonomis amat menggalakkan. Umpamanya, skim tanah Temeris seluas 344 hektar di Kuala Pilah menjadi satu bukti kejayaan Felcra memulihkan tanah tandus. Malaysia telah muncul sebagai pengeluar minyak kelapa sawit yang terkemuka di dunia. Berhektar-hektar kelapa sawit telah ditanam di tanah-tanah rancangan Felda di Negeri Sembilan. Kerajaan negeri mengambil berat akan rancangan-rancangan perindustrian dan ekonominya untuk menentukan bahawa hasil perancangannya akan mendatangkan satu pembangunan yang seimbang di antara rantau timur dan barat negeri itu. Dengan ditegaskan penyertaan rakyat dan penghasilan yang lebih tinggi, maka lebih banyak tenaga manusia bertumpu pada skim-skim kemajuan tanah. Di segi ini, Felda telah berjaya membuka dan memajukan lebih 100,000 hektar tanah di Negeri Sembilan. Felda telah menempatkan lebih 17,000 keluarga di berbagai skim yang memberikan hidup baru bagi ramai petani miskin. Untuk memanfaatkan lebih ramai lagi kaum tani, beberapa skim pembangunan baru telah ditambahkan pada rancangan-rancangan yang sedang dijalankan oleh Felda. Pendekatan baru ini menitik beratkan penyertaan lebih ramai lagi peneroka-peneroka projek Felda
dan juga pelaksanaan skim-skim pengusahaan ladang untuk meningkatkan lagi berdikari dalam kemajuan dan penyelenggaraan skim-skim itu. Jaja dengan matlamat dasar ekonomi baru, berbagai usaha sedang pesat dilaksanakan oleh kerajaan negeri demi membasmi kemiskinan di kawasan luar bandar dan meninggikan taraf hidup rakyat. Selain daripada alat perkakas, banyak telah dilakukan untuk memperbaiki sistem pengairan bagi bendang-bendang sawah. Bukan sahaja padi dan lain-lain tanaman jangka pendek hendak ditambahkan penghasilannya, bahkan ternakan ikan dan ayam itik pun digalakkan untuk meningkatkan pendapatan kaum tani. Perkhidmatan haiwan menumpukan perhatiannya terhadap khidmat asas bagi memajukan ternakan. Ini termasuklah latihan dan kebersihan bagi para penternak kecil. Perkhidmatan haiwan mengadakan khidmat suntikan hawa bagi ayam itik dan permainan berhadas bagi kerbau lembu. Nasihat juga diberi bagi cara-cara menanam jenis rumput khas bagi ternakan lembu dan cara temusu serta menjual susu yang berlebihan. Usaha-usaha untuk mencegah penyakit berjangkit, mengekalkan mutu baka baik ternakan telah dijalankan dengan berkesannya oleh bahagian khidmat nasihat perkhidmatan haiwan. Oleh kerana daging dan telur ayam telah cukup dikeluarkan oleh negeri, maka kini dititik beratkan pula perindustrian daging lembu dan temusu. Sejak terlancarnya rancangan pemulihan kampung dalam tahun 1979, sejumlah 1,128 rumah lama di 85 buah kampung telah dipulihkan semula dengan bantuan kerajaan sebanyak 1.12 juta ringgit. Rancangan ini juga menambahkan kemudahan-kemudahan asas seperti jalan, tandas dan sebagainya untuk meningkatkan taraf hidup di kampung-kampung. Di bawah skim rumah harga murah Desa Permai, 10 projek berjumlah 1,000 unit telah mula dibina di daerah-daerah. Meningkatkan lagi rancangan perumahan kos rendah ini, kerajaan negeri telah melaksanakan 46 projek sebanyak 4,463 unit dengan kosnya sejumlah 44 juta ringgit dalam masa rancangan Malaysia ketiga. Untuk rancangan selanjutnya, 4,400 unit perumahan dan beberapa projek rumah kos rendah telah pun diluluskan dengan peruntukan sebanyak 75 juta ringgit. Sehingga tahun 1980, 640 unit gerai telah dibina dengan kos sejumlah 1.89 juta ringgit. Skim ini telah disambut baik oleh peniaga-peniaga kecil Bumiputera di seluruh Negeri Sembilan.
Air panas di Pedas, tidak beberapa kilometer jauh dari Seremban. Ramai pelancong termasuk pengembara singgah di sini. Tempat-tempat perkelahan seperti Ulu Bendul di Kuala Pilah dan Jeram Toy di Jelebu menjadi popular bagi rehat dan riadah. Port Dickson sedang pesat dimajukan untuk menerima pelabur-pelabur dari dalam dan luar negeri. Oleh kerana kedudukannya yang begitu mendesak, maka tenaga elektrik dibendung dan dibekalkan ke kawasan-kawasan yang membangun melalui stesen tenaga Tunku Jaafar dengan bahan apinya terus dari penapis minyak. Pembangunan yang pesat di Port Dickson menunjukkan bahawa kerajaan negeri benar-benar mengambil berat akan mereka yang perlukan rumah-rumah kos rendah, projek kesihatan dan kemudahan-kemudahan yang lebih baik bagi yang bermastautin dan yang melancong di sini. Bagi riadah di hujung minggu, ada disediakan kereta api pagi dari Kuala Lumpur ke Port Dickson dan pulang pada petangnya. Bas pun disediakan untuk mengangkut penumpang-penumpang itu. Daerah ini sedang pesat melengkapkan diri untuk menampung para pelancong. Negeri Sembilan dalam kemajuannya yang sedang menuju ke tahap yang membanggakan sebagaimana yang disedari oleh ribuan penduduknya yang kini menikmati kemakmuran dan kebahagiaan di dalam era pembangunan yang baru.